Pandemik COVID-19 di samping pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac 2020 menyaksikan kes keganasan rumah tangga meningkat sebanyak 8% berbanding tahun sebelumnya. Menurut statistik dikeluarkan Pertubuhan Sister in Islam SIS, kes keganasan rumah tangga tahun lalu direkodkan sebanyak 23% jika dibandingkan ketika 2019 yang mencatatkan 15%. Menurut kenyataan SIS, antara keganasan dialami adalah penderaan fizikal, penderaan psikologi, penderaan sosial, penyalahgunaan kewangan dan keganasan seksual. Sepanjang pandemik tahun lalu, SIS telah menerima panggilan melibatkan 422 individu dengan 364 daripadanya adalah klien baharu, manakala 58 klien ulangan. Sejumlah 373 orang atau 88% adalah jantina wanita dan 31% lelaki serta selebihnya jantina tidak dikenal pasti. Wanita merupakan antara golongan terdedah akibat kesan pandemik COVID-19 apabila mereka berhadapan penderaan fizikal dan emosi yang berpunca oleh konflik rumah tangga. Dengan ini, masalah keganasan rumah tangga dapat dikaitkan dengan 4 falsafah utama iaitu idealisme, pragmatisme, realisme dan eksistensialisme. Malaysia telah menggumbal Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Falsafah di sebalik akta ini adalah untuk membendung kecenderungan untuk menggunakan keganasan rumah tangga sebagai alat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dan memelihara kesejahteraan dalam keluarga dan juga sebagai instrumen untuk mangsa mendapatkan perlindungan segera apabila keganasan diperlakukan ke atas dirinya. Idealisme adalah yang ditetapkan set sistem falsafah mengikut mana adil adalah prinsip dan asas berbagai kesejahteraan dan pengetahuan. Menurut Plato, beliau menganggap bahawa realiti sebenarnya adalah dunia ideal yang hanya dapat diakses melalui akal. Seperti kita ketahui, semenjak kes COVID-19 dan PKP, keganasan rumah tangga semasa PKP hampir 14% peningkatan bilangan panggilan dan aduan berhubung kes keganasan rumah tangga membabitkan wanita. Menurut Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM, telah merekodkan 902 kes semenjak 4 bulan pertama pada tahun ini. Jadi, wanita menjadi mangsa keganasan atas faktor gender. Seperti kita tahu, lelaki memainkan peranan bersifatkan seorang yang gagah, tidak mudah terpengaruh dengan emosi, pantang dicabar, suka melakukan sesuatu ganas dan mempunyai keinginan tinggi berada di tahap tinggi. Manakala wanita bersifatkan subordinasi kepada lelaki. Di sini kita dapat melihat gambaran-gambaran ini sedikit sebanyak mempengaruhi tindakan keganasan dan akal oleh lelaki terhadap wanita. Seterusnya, eksistensialisme. Menurut Hassan 2005, eksistensialisme bermaksud satu aliran atau gerakan falsafah moden yang menegaskan pentingnya pengalaman dan tanggungjawab seseorang individu serta tekanan yang terbit daripadanya ke atas individu berkenaan yang dianggap dapat bertindak dengan bebas. Dengan kata lain, falsafah eksistensialisme ini menilai sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu tersebut sama ada wajar atau tidak wajar berdasarkan situasi atau keadaan pada waktu itu. Dalam konteks isu keganasan rumah tangga ini, si pelaku telah melakukan perkara yang tidak wajar seperti sengaja mencederakan si mangsa secara fizikal, mengurung serta meletakkan mereka dalam keadaan ketakutan. Hal ini berlaku disebabkan sikap si pelaku itu sendiri yang bersifat panas baran serta tekanan hidup yang dihadapi oleh individu tersebut telah mendorong kepada berlakunya keganasan rumah tangga ini.
Hal ini dapat dilihat melalui media massa yang rata-rata menceritakan peningkatan kes keganasan rumah tangga sepanjang pandemik COVID-19 ini yang terdiri daripada kaum wanita. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Sister in Islam (SIS), kes keganasan rumah tangga sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah merekodkan peningkatan sebanyak 80% bermula pada Mac 2020. Pragmatisme. Pragmatisme berasal daripada bahasa Yunani. Pragma bermaksud perbuatan atau tindakan. Isme pula bermakna ajaran atau fahaman. Dari segi bahasa pula, pragmatisme merupakan kaedah menyelesaikan dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek. Pragmatisme adalah pendirian falsafah yang berpendapat bahawa pengetahuan falsafah dan ilmiah hanya dapat dianggap benar berdasarkan akibat praktikalnya. Pada masa ini, pragmatisme adalah konsep yang banyak digunakan dan meluas bukan hanya dalam falsafah tetapi dalam banyak bidang kehidupan sosial. Bahkan mula dikenali sebagai sikap falsafah dengan mana kita dapat mengatakan bahawa faktanya telah diubah dan diterapkan dalam banyak cara. Oleh itu, dengan adanya ilmu pengetahuan yang cukup mengenai pragmatisme, konteks keganasan rumah tangga boleh diatasi. Menurut Mamat 2020, mangsa boleh mengambil tindakan seperti membuat aduan dan laporan kepada pihak polis, pihak Pertubuhan Pertolongan Wanita atau Women's Aid Organisation WAO, pihak Pusat Khidmat Krisis Sehenti OSCC ataupun pihak Perintah Perlindungan Kecemasan EPO untuk mendapatkan pertolongan jika terjebak dalam masalah keganasan rumah tangga. Justeru, si mangsa dinasihati agar tidak berasa takut untuk membuat laporan agar tindakan sewajarnya dapat diambil dan masalah keganasan rumah tangga dapat diatasi. Seterusnya ialah realisme. Pengasas realisme ialah Aristotle. Maksud realisme pula ialah fahaman tentang keadaan yang sebenar-benarnya atau kaedah berfikir dan kesenian yang berpegang pada kebenaran yang nyata pada penyaksian dan panca indera. Epistemologi realisme ialah manusia yang belajar menerusi pengetahuan yang diperolehi daripada pengalaman rasa dan perasaan. Aristotle menekankan asas-asas semula jadi, di mana penyusunan data semula jadi diadakan. Sebagai seorang realis, pemikirannya berasaskan pengalaman. Oleh itu, dengan mengkaji dan memahami pengalaman seseorang yang mengalami masalah keganasan rumah tangga, penting bagi membendung masalah itu dari terus berlaku. Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO telah menyediakan perkhidmatan krisis termasuk tempat perlindungan dan kaunseling. Hal ini bagi membolehkan mereka menjalankan advokasi berdasarkan bukti. Penglibatan yang komprehensif dengan mangsa sangat membantu dalam memantau keberkesanan pelaksanaan undang-undang dan dasar-dasar berkaitan keganasan rumah tangga. WAO dapat mengenal pasti kelemahan dalam undang-undang dan dasar-dasar sedia ada yang harus diperkukuhkan dengan pemerhatian kehidupan realiti mangsa. Berdasarkan statistik yang telah dikumpul, beberapa aspek daripada pengalaman mangsa dan gerak balas terhadap keganasan rumah tangga akan ditekankan. Hal ini untuk memberikan pandangan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi mangsa. Hal ini untuk menambahkan kefahaman agensi-agensi yang bertanggungjawab dan untuk mempertingkatkan lagi gerak balas komuniti. Konklusinya, walaupun kebanyakan mangsa keganasan rumah tangga terdiri daripada golongan wanita, akan tetapi golongan lelaki juga tidak terkecuali dari isu ini. Jelaslah di sini bahawa isu keganasan rumah tangga ini tidak boleh diambil mudah dan mesti dipandang secara serius, di mana semua pihak perlu berganding bahu bagai au dengan tebing bagi memastikan isu ini dapat dibendung.
Oleh itu, pihak Pertubuhan Pertolongan Wanita atau Women's Aid Organisation WAO telah menyediakan beberapa langkah pertolongan yang boleh diambil oleh semua pihak terutamanya mangsa keganasan rumah tangga untuk mendapatkan pertolongan. Justeru, bertindaklah dengan bijak agar diri kita tidak terus menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Gunakan langkah-langkah yang telah diberikan untuk membendung perkara ini dari terus berlaku.